Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Zul Hazim channel. So, hari ni video baru, topik baru, suara aku sengau. Aku sesama hari ni. So, topik hari ni aku nak cerita pasal satu Korean drama ni, iaitu It's Okay Not To Be Okay. Aku rasa cerita ni ramai yang tengok, even laki pun tengok, perempuan pun tengok. Sebab genre cerita dia bukan just romance macam kau tengok Korea yang sweet-sweet sangat tu. Kau kena berfikir kalau kau tengok cerita ni. Memang pening. Disebabkan cerita tu popular, ramailah orang-orang luar ni semua dia orang buat teori untuk cerita ni. Sebab sekarang cerita ni dah nak habis. So dia orang buat teori macam mana cerita ni akan berakhir, and apa dia orang punya plot dalam cerita ni. So hari tu ada kawan aku seorang, dia bagi aku link Instagram seorang dari Indonesia rasanya. Dia tulis pasal macam teori dia sendiri, macam mana cerita ni berakhir, macam mana dia teka apa ke plot dalam cerita tu. So hari ni aku nak cerita sikit pasal plot dia, dan aku rasa plot dia macam boleh diguna pakai sebab siap ada bukti lagi. So let's go. Dalam cerita ni kan ada banyak watak, ada Sang Tae, ada Gang Tae, ada Moon Young, ada ibu Gang Tae, ada ibu kepada Moon Young iaitu Do Hui Jae. First sekali dia orang anggap Sang Tae tu adalah anak pertama kepada Do Hui Jae, iaitu ibu kepada Moon Young. Tapi Sang Tae ni dibenci oleh Do Hui Jae ni sebab dia seorang yang perfectionist. So dia tak boleh terima Sang Tae tu tak sempurna. Dia cuba buat Sang Tae yang autism tu jadi psycho, seram macam dia. Tapi tak boleh sebab Sang Tae ni seorang yang autism kan. So dia jujur, dia straight, dia tak boleh jadi macam menakutkan. So bila dia tak boleh buat Sang Tae macam tu, anak pertama dia jadi macam dia, so dia jadi marah dan putus asa, dan dia decide nak buang je Sang Tae tu. Bila dia dah buang, ayah kepada Moon Young, dia tanya mana Sang Tae iaitu anak pertama dia. Do Hui Jae telah bohong dan dia cakap Sang Tae dah mati. So selepas Sang Tae dibuang, ibu kepada Gang Tae dia jumpa Sang Tae ni dekat tepi jalan. So dia terbiar, so dia kesian dekat Sang Tae sebab lagi-lagi Sang Tae tu kan autism. So dia kesian dan dia ambil sebagai anak angkat dia. Even masa tu pun dia tengah mengandungkan Gang Tae. So lepas tu ibu kepada Gang Tae ni pun melahirkan Gang Tae, dan dia jaga dua-dua budak ni, iaitu Sang Tae dengan Gang Tae. Kalau kau tengok dalam cerita ni, ibu kepada Gang Tae ni dia lebih prihatin dan dia lebih sayangkan kepada Sang Tae. Kalau kau tengok, sebenarnya dia sayangkan anak kandung dia iaitu Gang Tae. Macam kita tahu lah, seorang ibu dia boleh jadi tegas dengan anak kandung dia sendiri, tapi dia tak boleh kepada anak orang lain. So sebab tu dia macam lebih sayangkan, tunjuk sayang dan perhatian dia kepada anak angkat dia, walaupun dia sebenarnya sayang gila dekat anak kandung dia tu iaitu Gang Tae. Especially bila dia tahu yang anak angkat dia tu sendiri autism, so dia mesti kesian kan, kasih seorang ibu. So dalam masa yang sama, ibu Gang Tae ni juga dia keluar, dia tetap cari keluarga asal kepada Sang Tae ni kan, untuk pulangkan balik Sang Tae ni kepada keluarga asal dia. Sebab mestilah Sang Tae ni, dia kesian kat Sang Tae, dia nak Sang Tae ni rasa macam mana kasih sayang pada ibu kandung dia sendiri. Akhirnya dia jumpa juga dengan Do Hui Jae, dan dia desak Do Hui Jae tu untuk terima balik Sang Tae dan ambil balik, jaga balik kan. Tapi Do Hui Jae tak nak dan dia marah. Akhirnya dia nekat untuk bunuh ibu kepada Gang Tae. Ayah kepada Moon Young, dia tahu pasal kes Sang Tae ni, dan dia tengok isteri dia makin lama makin menyeramkan, dan dia jadi takut, dan dia berniat nak bawa Moon Young tu lari daripada Do Hui Jae, dan dia nak tinggalkan Do Hui Jae tu. Dia tak nak anak dia kedua dia ni jadi macam mak dia. Do Hui Jae dia sangat jaga Moon Young ni, dan dia nak sangat anak dia jadi macam dia, seorang yang pendiam, dia lebih kepada antisocial, psycho. Dan ayah Moon Young ni akhirnya digaduh dengan Do Hui Jae ni, dan akhirnya dia bunuh Do Hui Jae. Jadi kalau kita tengok daripada awal cerita pun dia ada tunjuk yang Moon Young ni dia jumpa mak dia dekat basement bawah tanah. So lepas je ayah pada Moon Young bunuh Do Hui Jae tu, dia letakkan mayat tu dekat basement, dan dia cuba bawa Moon Young lari daripada situ. Tapi Moon Young dah berubah, dan dia jadi macam seakan-akan mak dia, lebih kepada antisocial dan berbeza daripada kanak-kanak lain. So dia jadi takut, dan dia try, dan dia nekat nak bunuh Moon Young juga. Tapi Moon Young dapat larikan diri. Akhirnya ayah si Moon Young ni dimasukkan dia ke dalam hospital sakit jiwa dan dianggap gila. Teori ni juga dia orang buat siap ada bukti lagi. Dia orang cari bukti ni dalam setiap episod ada, dan dia jumpa. Yang pertama, kalau kau tengok Gang Tae ni, dia suka satu cerita ni, iaitu Dolly si Dinosaurus. Dalam cerita tu, Sang Tae dia ada cerita dekat
ketuanes yang ibu kepada Dolly tu sebenarnya bukan ibu kandung kepada Dolly. So maybe kalau kita macam perhatian peka dalam cerita tu, kita boleh tangkap yang mungkin tu hint yang pengarah tu nak bagi kat kita pasal Sang Tae dengan ibu Gang Tae ni. Yang dia nak bagi tahu yang Sang Tae ni bukan anak kandung pada ibu Gang Tae. Yang kedua, kalau kita tengok skill seni antara Sang Tae dan Moon Young. Kalau kita tengok Moon Young, dia seorang pelukis, Sang Tae pula seorang illustrator, dan kedua-dua skill ni dalam bidang yang sama. Dan even kalau kita tengok mak dia sendiri iaitu Do Hui Jae ni, dia seorang creative writer. So dia orang semua dalam bidang yang sama dan mungkin dia orang mewarisi daripada ibunya sendiri. Yang ketiga, so yang ni mungkin antara yang paling nampak lah, sebab kalau kita tengok Sang Tae dengan Moon Young ni, kedua-duanya tak sukakan kupu-kupu atau rama-rama. Cuma beza antara kedua orang ni, Sang Tae dengan Moon Young ni, Moon Young kalau jumpa kupu-kupu atau rama-rama, dia akan koyakkan atau dia balah dua, dia bunuh rama-rama tu. Kalau kau tengok Sang Tae, dia akan lari daripada kupu-kupu dan rama-rama tu sebab dia takut. So bagi aku, teori dia orang ni kita boleh pakai lah. Even ada bukti yang tunjukkan benda tu betul tau. So aku rasa teori dia orang boleh betul. So kita boleh tengok nanti episod akan datang macam mana. Sebelum ni even dia orang teka pun betul pasal mak dia Do Hui Jae tu. So aku rasa betul juga. So aku tak sabar nak tengok episod seterusnya. Sampai sini je video aku hari ni, and don't forget to like, subscribe and share. Ciao.